Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Isra' Mi'raj karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita nak bincang tentang makna dosa pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan dalam kisah ini, Allah mengampuni dosanya telah lalu dan yang terkemudian. Jadi seolah ada dosa lah. Nah. Kemudian lalu dan yang terkemudian. Nah. Lalu Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang terkemudian. Tidak boleh terlintas di benak seseorang Muslim bahawa terdapat dosa pada diri baginda yang menyebabkan adanya kekurangan. Maka para ulama memberikan jawapan tentang hal ini. Macam mana ada dosa ni tak? Sedangkan kita tak boleh terlintas Nabi yang ada dosa ni. Syekhul Islam iaitu Taqiyuddin As-Subki. Syekhul Islam ibu dia berlawan dengan Ibn Taymiyah satu dah. Dia ni lawan dia dah. Dia nak kata sedarajat pun dia bawah sikit anak murid dia. Anak murid kepada anak murid Ibn Taymiyah lagi kira dah. Tapi ada lah sambung syarah banyak syarah mahazab dah. Nak sudah tak habis juga. Disambung ke ulama azhar pula. Tak apalah, yang pentingnya Taqiyuddin As-Subki orang hebat juga dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Syekhul Islam iaitu Taqiyuddin As-Subki mengatakan yang dimaksudkan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal ini. Yakni seandainya pun baginda memiliki dosa, niscaya akan diampuni. Tetapi baginda sama sekali tidak memiliki dosa. Itu maksud dia kata dah. Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Muharrar. Imam Suyuti pula dah. Peringkat ke dia lagi pada Imam Taqiyuddin ke apa dah, peringkat ke dia dah. Ketika berbicara tentang ayat ini menyebutkan 12 pendapat. Ada 12 pendapat. Dan dia mengutip dari As-Subki bahawa 5 pendapat di antaranya adalah tidak sah. 5 pendapat tu tak boleh pakai kata. Sedangkan Al-Hafiz Suyuti sendiri menjelaskan ketidaksahan yang lainnya. Kemudian dia mengatakan adapun pendapat-pendapat yang dapat diterima, maka dalam kitab Asy-Syifa Qarya Al-Qadiyat dikatakan bahawa tak kala Nabi diperintahkan untuk mengatakan, maksudnya, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Nabi tak tahu dah. Surah Al-Ahqaf ayat 9 dah. Maka orang kafir bergembira dengan hal itu. Nabi tak tahu apa akan jadi tu. Gembira kafir dah. Maka Allah pun menurunkan ayat yang bermaksud supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Surah Al-Fatah ayat kedua. Telah Allah memberikan dengannya kepada orang mukmin pada ayat-ayat lain. Sesudah itu, jadi maksud ayat ini adalah sesungguhnya kaum telah diampuni dan dosamu tidak akan dibalas seandainya pun ada dah. Jadi tak ada lah seandainya ada. Kalau ada, kalau buat salah sungguh pun Allah maaf. Kalau tak salah pun tak ada lagi lah, tak ada satu masalah dah. As-Suyuti mengatakan bahawa asal ini diriwayatkan oleh Ibn Munzir dalam tafsirnya dari Ibn Abbas tanpa mengatakan, dan dia mengkhabarkan dengannya kepada orang-orang mukmin. Imam Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Anas. Dia mengatakan, telah diturunkan atas Nabi ayat supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sekembalinya baginda dari Hudaybiyah. Benda tu lepas perjanjian Hudaybiyah. Lalu mereka mengatakan, selamat wahai Rasulullah, Allah telah menjelaskan apa yang dia perbuat terhadapmu. Tetapi apa yang dia perbuat terhadap kami? Lalu turunlah ayat supaya dia memasukkan orang mukmin lelaki dan perempuan. Sampai pada ayat adalah keberuntungan yang besar. Al-Qadi mengatakan, sebagai ulama berpendapat bahawa keampunan di sini adalah penyucian dari aib. Bukan dosa, penyucian daripada dosa sungguh, daripada kekurangan. Aib lah, kekurangan malu ke apa-apa dah. Sebahagian muhakkik mengatakan bahawa keampunan di sini adalah kiasan saja. Dari asmah yang dijaga dan berbuat dosa. Maksudnya bukan apa dosa, tapi lebih kepada penjagaan daripada buat dosa. Jadi Nabi ni dikatakan diampunkan dosa yang dulu dan yang akan datang ni, maksudnya dijaga daripada buat dosa. Ini pendapat lah ulama kata, sebahagian ulama kata. Jadi makna ayat supaya Allah memberikan keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang adalah dia menjagamu pada waktu yang telah lalu dari usiamu daripada waktu yang akan datang. Pendapat ini adalah sangat bagus. Dia kata sangat bagus. Kemudian dinukilkan dari As-Subki bahawa dia mengatakan, setelah memikirkan ayat ini dengan fikiran saya. Dia punya fikir ni Subki fikir.
Dan juga membiarkan ayat sebelum dan sesudahnya, maka saya mendapati bahawa ayat ini hanya dapat difahami dari satu sisi saja, iaitu dia merupakan penghormatan atau pemuliaan terhadap Nabi tanpa ada dosa pada diri baginda sama sekali ya. Tapi dikendaki bahawa ayat itu mencakupi semua jenis nikmat dari Allah kepada para hamba-Nya. Dan semua nikmat akhrawi itu ada dua jenis. Pertama salbiyah, iaitu diampuni dosa. Itu maksudnya nikmat Allah lah. Yang kedua subutiyah, dan ini tidak akan berakhir. Allah telah menunjukkan hal itu dengan ucapannya, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Semua nikmat duniawi juga ada dua. Pertama diniyah, agama yang ditunjukkan oleh firman Allah, dan dia menunjukkan kepada kamu jalan lurus, agama yang betul kan. Kedua duniawiyah, sekalipun yang dimaksudkan dengannya adalah agama juga, iaitu firman Allah Ta'ala bermaksud dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, yang banyak. Jadi nikmat akhrawi didahulukan dibandingkan nikmat duniawi kerana mendahulukan yang lebih penting. Dengan demikian terus sesulah pengagungan kedudukan Nabi dengan menyempurnakan bermacam-macam nikmat Allah pada yang lainnya. Setelah saya mengetahui makna ini, saya mendapati Ibn Atiyah mengatakan hanya makna hadis ini adalah pemuliaan dan pengagungan terhadap Nabi dengan ketentuan hal ini, dan tidak ada dosa sama sekali pada diri baginda, dan ia sepakat dengan apa dikatakan oleh Subki. Kita cerita dia lebih lagi, sebenarnya banyak panjang lagi perbincangan dia dah. Macam-macam dah. Dia ambil lah kira ni dah. Buat putus apa. Jadi ismah Nabi ni terjaga daripada dosa maksum ni. Ada pelbagai pendapat ulama, ada kata tu tak ada dosa langsung, macam pendapat ni lah. Sikit abu pun tak, salah pun tak ada, dosa pun ada. Ada setengah kata kesalahan itu tidak sampai tahap dosa. Dan kesalahan itu tidak pada tahap dosa, Nabi pernah buat lah. Dan Allah tegur, macam-macam dia Quran pada sebut dah. Abasa wa tawalla, apa dia Quran dah. Ada juga ulama bahas gitu. Ada setengah tu ulama kata dosa tu dosa macam dosa kecil jugalah. Dosa juga dipanggil dosa kecil. Ismah tu tidak mengurangi agama dah. Dosa yang tidak mengurangi agama Nabi dan kepada agama Islam ni tidak jadi contoh yang buruk sehingga merosakkan agama. Tak jadi sampai tahap tu dah. Macam-macam ada banyak ni peringkat-peringkat pendapat. Jadi kita tidak boleh mudah menyalahkan orang lain dah. Sehingga kita kata orang ni sesak kau, Wahabi kau, apa tidak mudah lah. Ada setengah tu dia kata contoh perbahasan, ada bahala ni pun ada juga lagi dah. Cerita perbahasan lama dah. Dia kata ada ulama kata mak Nabi ni, bapak Nabi ni, tok Nabi, bapak Nabi, mak Nabi ke apa ni, tak ada lagi kan masuk Islam, kira dia dalam neraka dah, bukan Islam dah kira dah. Ada kalau kira dah. Ada kata pendapat tu menghinakan Nabi, tak jaga adab lah, macam-macam dah. Dan dia katanya orang ni tak hormat ke Nabi, menghinakan Nabi, macam-macam kata pada ulama kata gitu dah. Dia kata sedar ke pendapat tu sebenarnya peringkat awal, pendapat tu hampir jadi ijma', jadi ijma', dah sepakat dah. Tak ada ulama peringkat awal termasuk Imam Nawawi duk sebut, tak ada dia kata mak Nabi Islam, ayah Nabi Islam dah, kotok Nabi Islam tak ada sebut dah. Dah peringkat awal. Peringkat kedua tu ada bincang benda tu dah timbul dah. Timbul dak bahas lagi. Jadi kita nak belajar tu, kita nak belajar dalil lagi lah. Sebenarnya perbahasan yang masih panjang dah. Peringkat kedua ni timbul, tapi Imam Suyuti lah antara tokoh ulama yang pertahankan pokok Nabi ni Islam lah. Dia bawa hadis-hadis yang berat benar lah. Ada hadis palsu dah. Bahkan cerita pasal Nabi ni apa, bangkit ngucap mula lah mak Nabi, pokok Nabi ni. Tu berat benar lah. Ada tengah pula ulama ni kira ambil jalan tengah lah. Kebanyakan ulama peringkat kedua mutakhir ni dia tidak over macam Imam Suyuti, tapi dia ambil peringkat pertengahan kerana bersikap mengharapkanlah rahmat Allah SWT. Mungkin pokok Nabi ni dia berada dalam zaman fatrah, zaman yang tidak ada Nabi dan Rasul ni. Moga-moga dimaafkan lah. Gitulah. Kalau nak sangka baik setara tu lah terima dah. Tapi nak kata kau siapa orang yang menukilkan pendapat ulama-ulama yang mengatakan ayahku dan bapakmu, dalam hadis sahih tu, ayahku dan bapakmu berada neraka tu, Nabi sebut tu. Dan juga lain-lain dalil menunjukkan ibu bapa Nabi ni, Nabi tak boleh doa ke mak Nabi ni masa Nabi ziarah kubur mak dia. Hadis-hadis tersebut difahami oleh ulama peringkat awal termasuk Imam Nawawi, dan awal lagi pada Imam Nawawi tak ada lagi disebut perkara itu dibahaskan masih Islam dah. Tidak Islam lah kira situ ni.
harapan tetap ada dah zaman fatrah, tapi nak oyak kau tuduh macam-macam tak boleh pada ulama tersebut. Begitu juga bab ismah maksum setara mana. Maksum yang sepakat ni maksum yang tidak merosakkan Nabi dan tidak merosakkan agama Islam lah. Tidak orang kata tak boleh pakai ajaran Nabi dah. Hadis Nabi tak boleh pakai. Tak sampai tahap tu dah. Perekat tu tak sampai, tak sampai rosak agama. Cumanya ada tu kekurangan sikit, kesalahan tidak sampai tahap dosa. Ada kata dosa tu dosa kecil saja ataupun adalah di kalangan ada sampai tahap tu dah. Dia kata dia pentingnya semua sepakat tidaklah boleh merosakkan agama. Tak apalah tu perbahasa tentang apa yang dimaksudkan dosa daripada hadis Isra Mi'raj dah. Diampunkan dosa Nabi ni telah yang dosa yang telah lalu dan yang terkemudian dah disebut. Tu perbahasa ulama panjanglah kira dah. Perbahasa ke-8 ni tak? Niat melakukan kebaikan dan orang yang berniat mengerjakan kejahatan. Perkataan Rasulullah. Dan adalah hadis sebut dia. Dan siapa berniat mengerjakan kebaikan, artinya untuk melaksanakan kebaikan pada diri seseorang sudah kuat. Sedangkan jika keraguan antara melaksanakan dan meninggalkan adalah sama dah. Dia ragu. Nak buat ke, nak tinggal ke sama dah. Maka tidak akan tulis sebagainya ganjaran kebaikan maupun keburukan. Jadi tak ada tulis. Dan yang lebih utama, jadi dia sama kuat. Nak buat atau tak buat tu sama, tak jadi kebaikan lagi dah. Tak jadi pahala lagi dah. Dan yang lebih utama dari seorang iaitu jika pekerjaan itu sudah terlintas dalam hatinya. Dan lebih utama lagi jika benar-benar sudah terlintas, terbayangkan. Yang akan tuliskan baginya hanyalah maksud kebaikan, niat dan niat mengerjakannya. Jadi macam azam, macam niat nak buat lah. Akan tapi jika dia telah melaksanakan kebaikan itu, maka akan dilipat gandakan ganjarannya lagi dah. Kalau dia buat dah, nak semaya sunat. Buat semaya sunat, besar lagi pahala dia. Sedangkan jika dia tidak melaksanakannya, akan ditulis satu kebaikan tanpa dilipat gandakan lah. Dia niat, memang dia niat tu macam azam nak buat lah. Tiba-tiba tak ada lorak dah. Sibuk ke apa, tak terbuat lah. Boleh lah pahala dah. Itu pun dengan syarat meninggalkannya bukanlah kerana malah. Bukan kerana apa tinggal. Malah pula bukan. Tapi dia niat tiba-tiba sibuk. Tiba lorak. Tiba ada emergency ke apa dah. Tiba-tiba tertidur. Tiba tergapa dah. Jadi benda-benda tu dia niat dah boleh pahala lah. Niat pahala ni dah. Bukan niat pahala ni pakai niat pahala pakai tak buat semua dah. Dah. Dan niat kaedah dia kena buat semua. Tiba-tiba terhalang tu baru boleh pahala dah. Di semaya jemaah sama masjid Balasah ke apa dah. Surah aku tiba-tiba ada isu COVID ke apa dah. Tak pergi baru boleh pahala ni, tak aja pergi hayat dah. Tak boleh dah pahala dah. Nak pahala niat sama ada setara mana niat ni nak. Sedangkan perkataan Rasulullah, dan siapa berniat mengerjakan keburukan, berartinya dia sudah bermaksud nak buat dah. Dan maksud itu sudahlah kuat padanya dah. Maka keburukan belum ditulis atasnya. Jadi orang niat yazan nak buat dah nak. Nak buat dah lepas ni. Tiba terhalang dah. Sedangkan jika dia telah bertekad dan berazam lebih keras lagi untuk melaksanakannya, tentu keburukan itu dia sebagainya. Tapi kalau dia tekad sungguh, bukan niat nak buat saja dah, dia tekad dah. Memang dia usaha dah, tiba-tiba sekat dah. Dengan keadaan dia berazam dah. Bukan niat nak buat saja, berazam lebih hak lagi dah. Ada sarana-sarana dia dah. Hanya saja tidak ditulis sebagai dosa besar lah. Selagi tak buat, walaupun niat nak buat dosa besar, tak sampai tak dosa besar kalau tak buat lagi. Berbeza jika telah mengerjakan keburukan tersebut, meninggalkannya, maka akan tulis sebagai dosa besar sungguh lah. Kalau dia buat dan nak zina sungguh, zina sungguh baru dosa besar. Tapi dia berazam nak buat, tiba tak terzina, tapi boleh dosa tak sampai tak dosa besar lagi. Selagi tak terbuat dah. Terhalang ke apa dah. Tapi kalau dia niat nak buat, tiba-tiba tak jadi, tapi dia tidak azam mana dah, tidak berazam mana lagi, tu tidak kira dosa lah, tak tertulis dosa. Tapi kalau dia tukar niat kerana takut dosa pula dah, mula-mula niat nak buat, lepas tu isah tak sebab boleh pahala pula, gitulah keadaan. Balasan seperti ini apabila dia meninggalkannya disebabkan ada halangan atau malas lah. Dah. Kalau dia halangan. Sedangkan jika dia meninggal kerana takut pada Allah, maka keburukan tersebut akan tulis sebagai kebaikan pula dah. Tapi dia ni tak apa, tinggal zina, tinggal benda-benda karut ni, dosa ke apa, takut pada Allah, dia boleh pahala lah pula dah. Tapi dia ada niat nak buat, tapi tidaklah niat kuat, tidak berazam sungguh-sungguh nak tekad sungguh. Tiba-tiba dia tak jadi buat, tak terhalang ke apa, dia tak boleh pahala, dosa pun tak boleh, pahala pun tak boleh dah. Tapi kalau dia azam nak buat dah, sekat juga dah.
dia boleh dosa dah. Dosa itu tidak sebesar dosa orang dia buat dah. Dosa gitulah perbahasan dia. Sesungguhnya sesungguhnya dosa-dosa kecil jika dilakukan oleh seseorang maka akan diampuni dengan menjauhi dosa-dosa besar. Dosa kecil kan dia. Tinggal dosa besar pun dia boleh mudah diampunkan dosa kecil. Dan dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, benda-benda baik ni kalau buat banyak-banyak dah, dosa kecil ni mudah terampun. Seperti solat, puasa, sedekah dan lain tu. Namun yang lebih utama adalah taubat lah. Dosa kecil pun taubat dah. Dosa besar saja dah. Sedangkan dosa-dosa besar hanya akan diampuni dengan bertaubat saja. Iaitu menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi kerana takut pada Tuhannya atau meminta keampunan pada Allah atas dosa tersebut. Dosa besar tak ada bos main sunat sedekah ke apa, you kena taubat juga dah. Itulah secara umumnya akidah ahli sunnah jemaah yang kira ni. Jadi ada kata amal yang tertentu dosa besar terampun. Adalah isu itu dah Ustaz Piu Faiz dengan siapa dia itu dia. So kata dia. Jadi dia kritik lah Piu Faiz tegur tu. Ginilah masalah dia kata dari segi buku I'tiqad ahli sunnah kita Asy'ariyah ke apa pun dia kata kaedah yang soal ijma' disepakati iaitu dosa besar saja. Dosa besar kena taubat. Dosa kecil ni kadang-kadang tu tak perlu taubat kan diampunkan dengan kebaikan. Dosa besar tak boleh lagi kena taubat. Tak pada dengan satu amal semaya sunat duha ke sunat gapo kata sunat tu. Apa dosa tu nak sunat. Jadi tasbih nak gapo dia kata apa dosa belaka tak boleh lagi lah, tak pada lagi dia. Hak cerita dari hadis-hadis tu ulama syarahnya semua ulama syarah itu adalah bermasuk dosa kecil saja. Dosa besar kena taubat. Kadang-kadang kesibukan melaksanakan kebaikan merupakan salah satu sebab permintaan maaf diterima oleh Allah. Dia kata kalau sibuk-sibuk buat benda baik, seolah-olah kita minta maaf lah dengan Tuhan. Sedangkan kufur asli atau kufur yang datang kemudian tidak dapat dihapus kecuali Islamnya. Betul-betul kafir asal ataupun kafir hak kemudian mertak ke apa ni. Itu tak boleh hapus dah kecuali dengan taubat. Masuk Islam mula lah. Okay, poin ke-9 ni hikmah dikhususkannya kewajipan solat pada malam Isra' dan tanpa perantara dan tanpa guna malaikat Jibril. Apa kita jumpa teguh dengan Tuhan ni nak? Hikmah dikhususkan kewajipan solat pada malam Isra' adalah bahawa ketika Nabi SAW di-mi'rajkan pada malam itu, diangkat ke langit mi'raj ni, baginda melihat ibadah para malaikat. Nabi boleh tengok sendiri malaikat buat ibadah macam mana. Di mana di antara mereka ada yang berdiri, tidak pernah duduk. Diri saja. Ada yang rokok, tidak pernah sujud. Dan ada yang sujud, tidak pernah duduk dah. Pakai duduk sujud sama dah. Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan pekerjaan ibadah tersebut untuknya dah. Untuk Nabi dan umat Islam lah. Dan untuknya, untuk Nabi dan untuk umatnya dalam satu rakaat. Di mana seorang hamba melakukannya dengan syarat-syaratnya seperti tumakninah ikhlas. Jadi semua ada. Rokok ada. Duduk antara dua sujud ada dah. Berdiri pun ada dah. Sujud pun ada dah. Hikmah juga terdapat pada dikhususkannya kewajipan solat. Benda-benda ni tidaklah muktamad ni. Ini ulama fikih hikmah ni. Hikmah ni jangan kita samakan dengan benda yang telah Nabi ayat dah. Setengah orang ni pakai kata-kata tak gurulah hikmah. Ulama kata hikmah ulama ni kemah-kemih pergi dah. Kadang-kadang dia takwil ayat Quran tu supaya sesuai dengan kata ulama. Bukan kata ulama tu takwil supaya sesuai dengan hadis Quran dah. Ada. Kadang-kadang hak kuat lagi nas-nas kitab berbanding nas-nas Al-Quran Sunnah. Nyakit juga dah. Kena ingatlah. Jadi hikmah-hikmah ni kita nak suruh mudah beri supaya kita jeliga tu boleh dah ambil pengajaran. Tapi nak kata muktamad tidaklah dah. Hikmah juga terdapat pada dikhususkannya kewajipan solat tanpa perantara. Apa ni semaya ni? Allah terus direct pada Nabi tanpa melalui malaikat Jibril. Lah kira-kira tu arah Allah dah. Dan balik-baliknya Rasulullah sendiri dah. As-Suhaili mengatakan syarah pada kitab apa tengok dah. Sirah. As-Suhaili mengatakan pada demikian ini terdapat peringatan akan keutamaan solat di mana ia tidak diwajibkan melainkan pada hadrat Allah yang suci. Kerana itu suci termasuk salah satu keadaannya dan syarat sahnya dah. Juga peringatan bahawa solat adalah munajat kepada Tuhan. Jadi nak jumpa Tuhan ni suci hati lah macam-macam lah dah. Lepas tu solat pula munajat kepada Tuhan lah. Dan dia menghadapkan wajah Allah ni lah kepada orang yang sedang solat yang bermunajat kepadanya. Dia berkata kepada para malaikatnya, hambaku sedang memujiku, hambaku menyanjungku dan seterusnya ni. Jadi solat diwajibkan pada Nabi SAW di atas langit ke-7 ketika baginda mendengar perkataan Tuhan.
dan bermunajat kepadanya. Bagi dia tidak mendimi'rajkan sampai zahir dan batinnya disucikan dengan air zam-zam dahulu lah. Sebelum Nabi naik mi'raj, Nabi kena cuci dulu dah. Nabi kita bicara sebenarnya ada berapa kata 4 kali dah, macam-macam lah. Paling kurang sepakat 2 kali dah masa budak kecil Nabi, dan masa Nabi ni Isra' dan Mi'raj, nak Mi'raj dah. Jadi kena cuci dengan zam-zam seperti bersucinya orang yang hendak melaksanakan solat lah. Beliau keluar dari dunia dengan jasadnya, seperti orang yang solat keluar dari dunia dengan hatinya dah. Di mana diharamkan segala sesuatu baginya kecuali bermunajat kepada Tuhan sahaja dan menghadap kepada kiblatnya di waktu itu, iaitu Baitul Maqdis. Masa tu Baitul Maqdis dah, bukan di Mekah lagi dah. Masa tu lah, masa Surah Mi'raj dah. Bagi dia diangkat ke langit seperti orang yang solat mengangkat badannya, sebagai isyarat kepada kiblat yang tertinggi, iaitu Baitul Ma'mur, dan ke arah arsh zat yang dia bermunajat kepadanya dan melakukan solat kerana Allah. Poin ke-10 dah. Permintaan Musa AS agar baginda memohon keringanan untuk umat ini. Dalam permintaan Nabi Musa AS agar baginda meminta agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan untuk umat ini, terdapat petunjuk bahawa tangisannya yang pertama ketika Nabi naik dah. Nabi Musa ni masalah sedih lah. Dia bani umat Nabi Muhammad. Lepas tu dia tangisan dia pertama ketika Nabi nak naik tidak lain hanyalah disebabkan sebab yang telah kami kemukakan dahulu. Bukan kerana yang lainnya, bukan kerana deki. Kalau jika untuk selain itu, nescaya Musa AS menangis atau diam dah. Mestilah kalau Nabi Musa ni tiap itu sedih deki. Dengan kaedah deki lah. Kita kata Nabi Musa deki ke umat Nabi Muhammad, ke Nabi Muhammad. Mestilah tu ajar. Tu ajar ke Nabi Muhammad. Jangan duk kurang lah dah. Pakai telefon boleh hakak dulu lah. Telefon tak jadi. Lepas ni telefon. Lepas tu kes Nabi bukan Musa tak deki lah. Ya ke Nabi Muhammad suruh minta keringanan, tak mampu umat nak semaya 50 kali sehari ni dah. Siapa lah sekali sampai 5 kali dah, naik turun dah. Jadi bukti bahawa Nabi Musa bukan deki dah. Itulah dia kata dah. Ketika Nabi sembah padanya, Nabi ajak ke dia tu, tetapi Musa memberikan nasihat kepada Nabi SAW kerana tangisannya pertama disebabkan sebab yang telah kami sebutkan itu, dan bukan secara kebetulan seperti yang telah kami tunjukkan. Dan limpahan ini merupakan salah satu limpahan yang dikhususkan bagi Nabi SAW dan umat baginda sesuai hikmah dan kehendak Allah. Apa-apa pun ada hikmah yang kita faham tak faham pun, dan kehendak Allah SWT itu ada sebab lah. Maka dia menyuruh agar Nabi meminta keringanan untuk umat ini. Maka Allah SWT memberikan keringanan ketika itu dan menjadikan solat yang jumlahnya 50 kali menjadi 5 kali. Dia menghapuskan kewajipan sebanyak itu bagi umat ini, tetapi menetapkan pahalanya bagi mereka sebagai kurnia dan kebaikan darinya. Dah. Jadi nak suruh napuk lah lebih pahala tu dah. 5 kali semaya macam 50 kali semaya dah. 10 kali ganda. Al-Hafiz Asyami dah. Al-Hafiz Asyami berkata, Nabi SAW menolak meminta keringanan untuk ke-10 kalinya ketika Nabi Musa menyuruhnya sebab kedua hal. 5 kali semaya ni. Nabi Musa kata, tak boleh lagi, malas lagi umatmu, tak ada nak semaya 5 kali dah. Sehari dah. Jadi Nabi tak usah dah, minta kurang lagi. Pertama, jika suatu perkara telah sampai ke batas mendesak, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya dah. Siapa tahap macam nak desak tu, kau desak over sangat lah melampau minta dah. 5. Tak minta kurang lagi, nampak over sangat lah. Kedua, Nabi SAW berfirasat bahawa jumlah ini, yakni 5 rakaat, tidak akan dikurangi lagi. Kerana itu baginda malu meminta keringanan kembali kerana berasa akan tolak dah. Ya ada perasaan hati. Benda tu kan kadang dia marilah tu berasa nak Nabi berasa pada dah ni nak tak boleh minta kurang dah. Kalau lagi pun minta kurang sekali bukan dia. 50 jadi 5 kali tu benda kurang dah. Kalau minta pun kemungkinan besar Allah tak terima dah. Gitulah Nabi berasa dah hati dia. Oleh kerana itu, dalam sebagian sanad disebutkan bahawa ketika Nabi menolak kembali pada kesempatan ke-10 kali tu, lepas naik turun, ada yang berseru, aku telah menetapkan kewajipanku dan telah memberikan keringanan pada hamba-hambaku.
Ada riwayat lah, ada setengah riwayat tersebut. Seolah ada Tuhan royak lah gitu dah, berkurang dah. Seolah dia ringgit dia setara tu dah. Ada banyak riwayat lah, gitulah cerita dia dah. Al-Hafiz Asy-Syami berkata lagi, Ibnu Dihyah mengatakan bahawa sebaik-baiknya Nabi SAW untuk meminta keterangannya beberapa kali kerana bagi dia tahu bahawa dalam setiap kesempatan itu hal tersebut belum ditetapkan. Berbeza dengan kesempatan yang terakhir di mana baginda merasakan hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, dia bermaksud keputusan di sisiku tidak dapat diubah lagi dah. Surah Qaf ayat 9. Jadi Nabi berasa benda ni tak boleh ubah dah. Jadi benda tu ada kemah gitu, lebih kurang dah. Jadi kita kira sekat tu lah memang capi pun tak capi, memang gitu keadaan dah. Ibn Abi Jamrah berkata penolakan Nabi untuk meminta keterangan pada kesempatan yang ke-10 kalinya. 10 kali naik turun naik ku. Ada pertikaian tak logik dah. Tak logik kerana dia fikir cara biasa dah. Dia berasa jauh macam mana naik turun. Itu dia terikat dengan masa dah. Macam orang duk cerita kena susuk ke jin ni bunyi gapo ni tak. Dia berasa lama dah, berminggu-minggu dah hidup lama dah. Boleh-boleh setengah kata dah. Padahal hidup itu dia tu. Dia kembali masuk ke alam dunia ni. Baru berapa hari je, baru sesaat nak hilang dapat susuk dah. Dia ada kadang-kadang masa tu dia lain dah. Kita tak boleh nak kira apa tu masa sendiri tu. Dia tidak terikat dan dia adalah makhluk juga. Kalau kita tengok di sisi sini di segi perkara ni. Okey, tak apalah. Jadi penolakan Nabi untuk meminta keterangan pada kesempatan ke-10 kalinya menunjukkan bahawa jika Allah berkehendak untuk membahagikan seorang hamba, maka Allah akan membatasi pilihan orang itu pada sesuatu yang membuat redha Tuhannya. Kerana Allah SWT menjadikan pilihan dan ketetapan Nabi pada sesuatu yang Allah ingin laksanakannya dan tetapkannya, iaitu kewajipan solat 5 waktu. Allah nak hak benda terbaik untuk diri kita dah. Untuk manusia ni solat 5 waktu ni sebenarnya model dah. Untuk bahagia dunia akhirat, dah. Ketenangan jiwa dan rahmat dan rasa kebahagiaan itu pada dengan sembahyang 5 waktu. Itu merupakan pemilihan dan pengangkatan bagi baginda kerana jika baginda kembali untuk meminta keringanan dan keringanan itu tidak dikabulkan oleh Allah lagi seperti keringanan yang baginda pinta pertama kali, berarti pilihannya bertentangan dengan apa yang ditetapkannya dah. Jadi seolah-olah gitulah dah. Okey, lepas tu, maka ketika baginda memilih untuk dibantu dalam pilihannya, hal ini menunjukkan apa yang kami jadikan sebagai dalil atas keberadaan dan kedudukan baginda. Selama baginda meminta keringanan, baginda dibantu dalam mencapai keredaan Allah. Dalam setiap keadaan baik meminta ataupun tidak meminta, jadi sedia maulid berlaku. Nabi buat pilihannya tetap mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT lah, sedia maulid dah. Yang ke-12, keringanan solat dan ayat keputusan di siku tidak dapat diubah. Ada ayat tu, keputusan di siku tidak dapat diubah ni, ada seorang ayat dia ada sebut gitu dah tentang dah. Ibnu Dihyah berkata jika anda bertanya apakah makna firman Allah Taala keputusan di siku tidak dapat diubah, ni ayat Quran dah. Jika dimasukkan adalah bahawa berita itu tidak dapat diubah, lalu mengapa kalimahnya mutlak tidak dikaitkan dengan sesuatu dah? Keputusan gapo semaya ke gapo tak sebut dah. Jika dimasukkan Allah tidak dapat diubah hukumnya, sungguh telah menjadi ketetapan bahawa penghapusan dari segi hukum adalah sesuatu yang boleh, dan itu telah terjadi dalam hadis ini sampai menjadi 5 waktu dah. Jadi 50 sampai 5 waktu tu lagi juga boleh jadi berubah lah hukumnya dah. Maka kejawapannya adalah jika Allah memberikan suatu hukum bahawa ia berlaku terus sepanjang masa, maka mustahil ada pengubahan. Allah telah memberitakan bahawa itu adalah suatu kewajipan, yakni ia berlaku seterusnya sehingga tidak boleh diubah lagi. Jadi sebelum putusan muktamad boleh ubah lagi dah. Dia putusan muktamad tak boleh ubah lagi, itulah ceritanya. Jadi masukkan adalah bahawa Allah Taala menjanjikan pada umat ini melalui lisan para malaikat dan atau pada suhunya bahawa mereka mendapatkan ganjaran 50 kali solat dalam sehari semalam dah. Ketika ia menghapuskannya menjadi 5 kali sekalipun, maka jumlahnya berkurang dari segi bilangannya, tapi ganjaran yang diinginkan adalah tetap juga sama. Kerana suatu kebaikan mendapatkan ganjaran 10 kali ganda. Kerana itulah Allah mengatakan solat itu 5 waktu dan 50 waktu dah. 5 waktu pun ya, 50 waktu ya. 50 waktu dari segi pahala, 5 waktu dari segi pelaksanaan dah. Yang ini solat fardu itu 5 kali jumlahnya, tapi 50 kali ganjarannya. Itu adalah anugerah dari Allah dan itu seperti ucapan Nabi SAW mengenai puasa. Maksudnya siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang waktu 360 hari dah.
30 darab 10, 300. Boleh Ramadan dah. Boleh lain ni Syawal tu, ni darab 10, ni 10, dia 360 setahun lah. Yang ini dengan mempentakwil bahawa satu kebaikan mendapatkan ganjaran 10 kali ganda, maka 36 kali dikali 10 menjadi 360 jumlah hari dalam setahun. Yalah, maksimum lah kalau kita tak sapa, kalau boleh boleh Qamariah ni dah, tak sapa 360. Sudah. Waktu yang diperlukan untuk salat 5 waktu berserta wuduk dan sebagainya di sekitar 2 jam atau lebih. Waktu diperlukan untuk salat 5 waktu berserta wuduk dan sebagainya di sekitar 2 jam atau lebih. Seandainya salat 5 waktu tetap diperlukan juga, maka akan menambahkan waktu sehari semalam. Pada awalnya perbaharui bersuci hukumnya adalah wajib, tapi kemudian diubah menjadi sunnah. Jadi solat 5 waktu ni berserta wuduk sekitar ni 2 jam lah kat lah ni dah. Ni kalau kira biasa tu. Dikira 10 minit darab 5, 50 minit. 2 jam 20 minit, 20. Gitulah 20 minit lebih dah. Sekali ambil semayang ke apa kata 2 jam sehari dah. Seandainya solat 50 waktu berlaku, maka kemakan waktu sehari semalam 24 jam kata. Gitulah 2 jam darab 10. 20 jam lebih kira dia. Dekat saya semalam. Pada awalnya perbaharui bersuci hukumnya sunat wajib, tapi kemudian diubah menjadi sunnah. Yang nampak oleh kita pengurangan jumlah waktu salat dari 50 kali menjadi 5 kali tidak termasuk pengubahan keputusan. Kerana ia pengubahan beban saja. Sedangkan setelah pemberitaan dengan 5 dan 50, maka itu adalah pengubahan khabar saja dah. Wallahu a'lam, setakat itu saja perbahasa kita. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.